Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada hari ini adalah siri yang ke-48, dan insyaAllah kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu dalil yang keempat, Al-Qiyas. Al-Qiyas lughatan. Al-Qiyas lughatan diitlakkan ataupun dimaksudkan dengan Al-Qiyas pada segi bahasa ialah taqdiru syai'in bi syai'in akhar, iaitu mengukur sesuatu benda dengan benda yang lain. Ataupun ada juga maksud lain kepada al-qiyas dari segi lughatan ini, muqaranatu syai'in bi ghairihi, iaitu membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain. Ini dari segi bahasa. Adapun al-qiyas istilahan, ia adalah ilhaqu ma lam yarid fihi nassun ala hukmihi bima warada fihi nassun ala hukmihi fil hukmi lishtirakihima fi illati dhalikal hukmi. Dari segi istilah, al-qiyas bermaksud menyamakan perkara yang tidak ada nas pada hukumnya dengan apa? Menyamakan benda itu dengan perkara yang telah ada nas, yang ada nas pada hukumnya. Kenapa? Kenapa kita nak menyamakan hukum itu? Kerana lishtirakihima fi illati dhalikal hukmi, kerana kedua-duanya, iaitu perkara yang tidak dinaskan dan perkara yang dinaskan, berkongsi ataupun sama, ada persamaan dari segi illah hukumnya. Okey? Ataupun definisi yang lain, huwa taswiyatu waqi'atin lam yarid nassun bi hukmiha bi waqi'atin warada an-nassu bi hukmiha fil hukmil mansusi alaihi litasawil waqi'ataini fi illatil hukmi. Ini ibarat yang berbeza tetapi maksud yang sama, iaitu menyamakan sesuatu perkara yang ketiadaan nas pada hukumnya. Menyamakan dengan apa? Menyamakan perkara yang tiada nas itu dengan satu perkara yang telah dinaskan hukumnya dalam Al-Quran ke ataupun dalam hadis ke, kerana kedua-dua isu ataupun perkara itu mempunyai persamaan illah hukum. Nanti kita akan tengok contoh. Baik, jadi penjelasannya ialah apabila syarak ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lah telah menaskan sesuatu hukum dalam sesuatu perkara. Okay? Dan para ulama kita, para mujtahid kita telah pun mengetahui illah kenapa perkara itu dinaskan. Okay? Itu maksudnya pada zaman turunnya wahyu, ketika zaman Al-Quranul Karim dan juga zaman hadis Rasulullah SAW. Jadi ada nas, dan bila kita kaji, kita telah mengetahui asbab ataupun illah kenapa perkara itu ataupun isu itu ditaklifkan dan sebagainya. Okay. Kemudian selepas kewafatan Rasulullah SAW, ataupun khususnya pada zaman sekarang ini, tiba-tiba ada berlaku satu isu yang memang tidak ada nas secara sharih ataupun secara direct yang menyebut tentang perkara baru ni. Okay. Tetapi apabila dikaji, rupanya ada persamaan antara isu pertama yang pernah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Al-Quran Karim ataupun dalam hadis. Ada persamaan yang dinaskan itu dengan isu baharu yang berlaku. Okey. Jadi apabila ada persamaan itu dari segi apa? Persamaan dari segi illatul hukmi, iaitu sebab hukum tu ataupun rasional hukum itu. Maka apabila ada persamaan itu, maka para ulama kita ataupun mujtahid akan menyamakan
hukum yang pertama yang dinaskan dalam dalil dengan perkara baru. Sebab apa? Sebab kedua-dua isu itu berkongsi satu persamaan dari segi illah hukum. Okey. Dan perbuatan menyamakan hukum itulah yang kita katakan qiyas. Sebab apa? Tadi kalau kita tengok dari segi takrif qiyas lughatan tu kan, iaitu menyamakan sesuatu perkara. Dan definisi itu dipilih sebagai definisi istilahan, iaitu menyamakan hukum yang telah dinaskan dengan perkara yang tidak dinaskan, kerana kedua-duanya itu ada persamaan illah. Dan perbuatan menyamakan kedua-dua hukum itu, itulah yang dipanggil proses qiyas. Dan qiyas ini adalah salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para usuliyun ataupun para mujtahid kita. Baik. Dan satu poin yang penting juga yang perlu kita faham dalam bab qiyas ini, al-qiyas la yuthbitu hukman wa innama yakshifu an hukmin kana thabitan lil maqis min waqti subuti lil maqisi alaihi li wujudi illatil hukmi fihi kama hiya mawjudatun fi al maqisi alaihi. Okey, qiyas ni dia tidak membuat hukum baru sebenarnya. Sebab apa? Sebab hukum tu telah sedia ada dalam nas yang telah disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Jadi hukum tu telah sedia ada. Kemudian bila berlaku isu baru tu hanya mengambil sahaja hukum lama yang telah dinaskan. Kenapa perlu ambil hukum lama? Sebab yang perkara baru ni dia tidak ada nas secara direct, secara soreh, tetapi disebabkan dia ada persamaan dari sudut illah hukum itu, maka perkara baru ini dia mengambil hukum yang telah tersedia ada. Sebab itu dalam usul fiqh, qiyas ni dia tidak la yusbitu hukman, dia tidak mensabitkan ataupun dia tidak create, tidak cipta hukum baru, tak. Tetapi dia hanya menzahirkan hukum yang tersedia ada. Baik. Kemudian arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas. Maksudnya tonggak qiyas lah. Daripada definisi dan penjelasan tadi dapat kita fahami bahawa qiyas ini mempunyai 4 rukun. Apa dia? Yang pertama, al-aslu, dan juga dinamakan sebagai al-maqisu alaih. Al-aslu ini adalah perkara yang telah dinaskan, yang ada nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang kedua, rukun yang kedua, hukumul asli, iaitu hukum asli, yang bermaksud hukum syarak yang telah ditentukan pada perkara yang telah disebut dalam nas tadi. Okey. Nanti kita akan tengok contoh baru kita mudah faham kan. Dan hukum asal itu dikehendaki untuk disabitkan kepada furu', kepada perkara baru yang berlaku pada zaman sekarang. Okey, rukun yang ketiga iaitu al-far'u. Yang tadi al-aslu, perkara asal yang telah dinaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Rukun yang ketiga ialah al-far'u, iaitu kita kata isu barulah, isu baru, dan juga dinamakan al-maqis. Apa maksud al-far'u ataupun al-maqis ni? Iaitu perkara yang tidak ada nas berkaitan dengan isu tersebut, kan? Namun disebabkan ada persamaan itu, maka furu' ini mengambil hukum asal, hukum yang telah tersedia ada dalam nas melalui proses qiyas. Dan yang keempat, dan ini yang antara yang paling penting lah, iaitu al-illah. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sama ada kita sebut sebab hukum ataupun rasional hukum, iaitu satu sifat yang ada pada asal, pada perkara yang telah dinaskan dalam Al-Quran. Dan illah itulah yang ada persamaan dengan furu'. So bila sebut asal maksudnya benda yang dinaskan dalam dalil. Furu' benda baru, dan ia ada persamaan dengan asal. Yang kita kata illah hukum pada asal tu ada juga pada furu'. Okey. Dan memandangkan
kewujudan illah pada furu' itu sama macam ada pada al-aslu, maka kita ingin menyamakan hukum kedua-duanya, iaitu contoh kalau pada asal tu hukumnya haram, maka furu' pun akan menjadi haram. Sekiranya al-aslu itu hukumnya sunat, maka perkara furu' pun akan jadi sunat sebab illahnya sama. Baik. Okay, sekarang ni kita tengok contoh qiyas. Yang pertama, dalam Al-Quranul Karim kita akan jumpa satu nas berkaitan dengan arak, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu risun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pengharaman arak. Rijsun fajtanibu, rijsun kemudian fajtanibu, ia adalah najis dan hendaklah kamu tinggalkan. Ini ayat yang jelas menunjukkan bahawa arak adalah haram. Jadi arak ini ia adalah perahan anggur. Asalnya al-khamru tu dia diambil daripada inab. Inab ni anggur. Kemudian daripada anggur itu diproses, diperah, dapat jus dia tu, kemudian diperam, dan dia sampai satu tahap ia boleh memabukkan. Jadi para ulama kita mengkaji kenapa arak ni haram. Dalam Quran ini dia sebut najis dan rijisun, tetapi kita masih belum tangkap lagi ataupun kita masih belum faham kenapa arak ni diharamkan. Jadi para ulama kita mengkaji, rupanya pada arak ini dia boleh memabukkan. Dia ada sifatul iskar, boleh memabukkan. Maka sebab itu dia haram. Okey, jadi kita nak tengok apa akan jadi sekiranya contohlah dibuat perahan daripada kurma, dibuat perahan jus daripada gandum, dan pada zaman sekarang ketum. Apa hukum kita minum air yang diperbuat daripada ketum ini? Okey. Dan bila dikaji, ketum juga boleh menyebabkan seseorang itu khayal ataupun hilang ingatan, hilang akal. Maka disebabkan persamaan antara arak yang diperbuat daripada anggur, okey, itu yang asalnya, sebab al-khamru itu yang disebut dalam nas. Pasal nabis, pasal nabis tamar, nabis syair, ketum tu tidak disebut dalam Quran ataupun dalam hadis. Jadi kita nak tengok dan nak kaji adakah hukumnya sama. So kita kena tengok ilah dalam bab al-khamru itu, ulama dah kaji, ia adalah al-iskar, iaitu memabukkan yang menghilangkan ataupun boleh menghilangkan akal seseorang yang minum arak itu. Maka apabila kita dapati ilah yang sama, sebab hukum yang sama ada pada arak dan juga ada pada perkara-perkara baru, contoh macam minuman ketum itu, maka kalau arak haram, maka minum air ketum yang telah diproses untuk memabukkan itu juga adalah hukumnya haram. Dan inilah yang dikatakan proses qiyas. So arak disebut dalam Al-Quran, itu disebut al-aslu. Hukmu al-khamri, hukum kepada khamar ataupun hukmul asli adalah haram. Apa ilahnya? Kenapa ia haram? Sebab memabukkan. Jadi apa al-far'u? Al-far'u ini adalah benda baru ataupun perkara baru yang ada pada zaman sekarang contohnya. Maka kita kena tengok dulu, yang paling penting kita kena tengok dalam al-far'u tu ada illah yang sama macam al-aslu. Kalau ada, maka ia akan mengambil hukum yang sama, iaitu kalau arak haram, maka ketum pun haram, sebab ada persamaan illah. Contoh kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyebut la yarisul qatil, tidak boleh seseorang pembunuh mewarisi harta orang yang dibunuh. Contoh katakan anak bunuh si mak ataupun si ayah,
Okey, atas apa faktor lah. Okey, jadi berdasarkan hadis ini, sekiranya anak membunuh ayah, maka anak itu tidak boleh mewarisi harta pusaka. Kalau keadaan biasa, anak boleh mewarisi harta mak ataupun ayah. Ayah boleh mewarisi harta si anak. Okey, dengan syarat-syarat tertentu dan bahagian-bahagian saham yang tertentu kan. Tetapi apabila pewaris itu membunuh orang yang mewariskan harta, maka berdasarkan hadis ini, pembunuh tidak boleh mewarisi harta. Okey. Jadi illah hukum itu ialah berlakunya kita panggil kezaliman yang menyebabkan hilang nyawa, dan berdasarkan isti'jalu syai' qabla awanihi, iaitu mempercepatkan sesuatu benda sebelum sampai masa yang sepatutnya. Jadi mungkin ada anak mengambil kesempatan untuk bunuh mak ayah mereka dengan hajat untuk mempercepatkan proses miras itu. Okey. Ini bab bunuh disebut dalam dalil. Sebab tu bila kita kata al-aslu, dia tidak kisah sama ada disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dalam contoh yang kedua ini disebut dalam hadis. So kalau kita melihat apa hukum sekiranya pewasiat dibunuh oleh orang yang diwasiatkan itu. Okey. Maka hukumnya kita tengok sama tak macam al-qatlu, qatlul waris, membunuh pewaris. So bila kita kaji-kaji, rupanya ada persamaan ilah, iaitu pembunuh membunuh waris dengan pembunuh membunuh orang yang memberi wasiat. So dia ada persamaan ilah, iaitu dikatakan ada unsur mempercepatkan benda yang tak sepatutnya. Maka sekiranya yang disebut dalam nas, iaitu membunuh waris itu adalah haram, maksudnya tidak boleh mewarisi harta pewaris itu, maka dalam bab wasiat pun sama. Dan inilah yang dikatakan proses qiyas. Okey, contoh ketiga. Contoh ketiga dalam hadis juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la yahillu lil mu'min an yakhtuba ala khitbati akhihi, an yakhtiba ala khitbati akhihi aw yabta'a ala bai'i akhihi hatta yadhar, iaitu seseorang mukmin itu tidak boleh tunang atas tunang, beli atas belian orang. Hukumnya haram. Okey. Kenapa? Ilah hukumnya ialah tindakan ini menyebabkan berlaku al-udwan, berlaku kita panggil mencabuli hak orang. Jadi apa hukum kalau kita sewa menyewa atas sewaan orang? Kita apa lagi? Istisna atas istisna orang. Apa lagi? Apa sahaja transaksi muamalat dan sebagainya, kita sailang lah contohnya. Dalam bahasa yang lebih nak mudah faham, kita sailang projek orang dan sebagainya, sedangkan orang tu dah deal dah dengan orang lain, tapi kita counter dengan harga yang lebih kan. Dia kalau dalam proses belum deal lagi tak apa, kita tawar menawar kan, banyak pihak tak ada masalah. Tetapi once perjanjian dah termeteri, kemudian kita counter perjanjian dah termeteri, itu yang masalah. Berdasarkan hadis ini, hukumnya haram lah. Jadi yang disebut dalam hadis ini ialah tunang atas tunang, jual atas jualan orang. Jadi benda baru ataupun benda forok ialah sewa menyewa, gadai ke ataupun yang lain-lain kan. Jadi kalau sewa kalau beli atas belian orang pun haram, disebabkan ada ilahnya, maka hukum kepada forok, iaitu sewa atas sewaan orang, juga hukumnya haram kerana ada persamaan ilah, iaitu menzalimi ataupun mencabuli hak individu lain. Contoh keempat, dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
wahai orang-orang yang beriman, apabila azan pada waktu Jumaat itu, untuk masuk solat waktu Jumaat tu, fas'au ila dzikrillah, maka pergilah untuk mengingati Allah, maksudnya pergi sembahyang Jumaat itu, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Okey. Dan hukum berjual beli ketika sudah berkumandang azan Jumaat itu hukumnya haram, kerana ilahnya ialah berjual beli ketika selepas azan Jumaat itu menyebabkan kita terbantut untuk bersegera menunaikan solat Jumaat. Okey. Dan orang tanya, apa hukum kalau sewa menyewa? Kalau kita kata buat kontrak, gadai ke, sewa menyewa, dan lain-lain transaksi muamalat selain daripada jual beli, apa hukum ketika azan Jumaat sudah pun berkumandang? Maka kalaulah bab jual beli pun hukumnya haram, apatah lagi transaksi-transaksi muamalat yang lain pun hukumnya sama juga haram, iaitu kerana wujudnya persamaan ilah antara kedua-duanya, iaitu al-aslu yang telah disebut dalam nas pasal jual beli, dan juga al-far'u, benda-benda baru yang tidak disebut dalam nas, namun kedua-duanya berkongsi hukum kerana persamaan ilah, dan inilah yang dikatakan proses qiyas. Okey. Jadi kesimpulannya ialah dalam perkara-perkara yang ketiadaan nas secara direct, secara soreh, maka ulama akan mengkaji boleh tak, ada tak possibility untuk melakukan qiyas. Yang penting ialah ulama dan mujtahid akan melihat kepada illah hukum. Sekiranya ada persamaan itu, maka proses qiyas boleh dilakukan. Namun sebaliknya, sekiranya illah tidak ada ataupun tidak sama, maka proses qiyas tidak berlaku. Okey, jadi dengan itu insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu, dan kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.